Kalau kita kaji punca-punca berlakunya pertentangan pendapat di kalangan ulama, lebih banyak dicetuskan oleh pengikut-pengikut mereka. Di kalangan ulama tak ada masalah pengikut mereka. Pertama, kita tengok kerana sikap fanatik terhadap kumpulan mereka sendiri. Begitu juga tiada kesediaan untuk menghormati pandangan orang lain yang tidak sama dengan grup kita. Begitu juga gagal untuk nak membezakan antara persoalan hak dan batil dengan persoalan khata' was sawab, betul dan juga salah. Awak nak memperjuangkan yang hak dan batil atau betul dengan salah. Ada prioriti yang berbeza. Begitu juga penyakit yang paling ditakuti, al-ijab bil ra'yi, kagum dengan pandangan sendiri. Kalau kumpulan kita buat pandangan, kumpulan lain itu tak dipandang langsung pendapat mereka. Yang dipandang hanyalah pendapat mereka sahaja. Inilah penyakit yang paling ditakuti. Cuma pada pagi ini kita akan membahaskan bagaimana solusi untuk nak diselesaikan masalah pertentangan ini. Tidak dapat kita nafikan, akhir-akhir ini terlalu banyak sungguh cabaran yang kita orang Islam terpaksa hadapi. Benarlah seperti pantun orang tua-tua dahulu. Orang tua-tua dulu dia buat pantun, antara tanda-tanda dunia nak kiamat, ada banyak pantun dia buat. Dia panggil pantun burung perepat. Tuan balik boleh tengok tanda kiamat 1, 2, 3 banyak. Antara yang mereka katakan, apa tanda burung perepat di atas pagar mencari angin. Apa tanda kiamat dekat, orang benar mati terasing. Apa tanda burung perepat mematuk bunga saban senja. Apa tanda kiamat dekat, memegang agama laksana bara. Apa tanda burung perepat, di atas pagar riuh terdengar. Apa tanda kiamat dekat, salah dan benar bertukar-tukar. Hari ini kita boleh tengok, kita sebagai masyarakat Islam jadi pening lalat lah. Sebab benda yang dulu kita belajar tak boleh, sekarang dah boleh ya. Dulu kita belajar benda tu boleh, sekarang dah tak boleh pula dah. Banyak. Akhirnya kita jadi pening lalat. Saya ambil contoh, ini contoh saja. Tahlil dulu boleh. Sekarang macam dah tak boleh ya. Kalau buat tu macam masuk neraka lah. Seolah-olah begitu. Seolah-olahnya. Begitu juga Maulid Rasul. Kalau di Johor, di Singapura, sambutannya bukan seminggu, 4-5 bulan. Daripada 12 Rabiul Awal, saya ingat sampai Rejab pun disapu lagi lah. Nasib baik Ramadan tu ada terawih. Kalau tak dengan Ramadan pun dia buat maulid. Betul. Dan mereka, kalau di Singapura bukan buat di masjid saja. Singapura Expo, Dewan mana, Planetarium, apa semua dia buat. Tapi ada pula bunyi ujung-ujung telinga kata tak boleh lah Maulidur Rasul. Oh macam tu pula dah, pening kepala. Wirid lepas semayang, kita kan dari kecil tengok mak bapak baca wirid, Tok Imam baca wirid. Rupa tak boleh lah wirid tu. Habis semayang balik sajalah, seolah-olah begitu. Akhirnya pendapat-pendapat begini semua dah tak boleh. Dan apa yang kita belajar dulu benda tak boleh, sekarang dah boleh pula dah. Sebagai contoh, kita belajar ilmu tak tinggi, tapi setakat kita belajar pegang anjing tak boleh. Pegang anjing tak boleh. Tapi tak tahulah sekarang boleh pula dah. Dia boleh tukar-tukar lah permit dia, boleh kejap tak boleh. Singapura saya tak tahu. Tapi kalau di Malaysia, memang sekarang tengah dilanda 2 penyakit lah. Pertama penyakit anjing gila. Ni rabies apa saya pun tak tahu. Penyakit anjing gila. Penyakit yang kedua, gila anjing. Ini pun berbahaya jugalah. Satu anjing gila, satu gila anjing. Dia gila nak bela anjing pula. La ilaha illallah, pening kepala. Persoalan, ini bukan menghina, tapi nak bawa senario yang berlaku apabila pertentangan di kalangan kita tidak cari jalan pemutus yang pening masyarakat. Timbul soalan, mengapa jadi begini? Pertama saya melihat pandangan saya lah. Masalah kita adalah tidak memahami adat budaya bangsa setempat. Yang ini telah pun banyak kali saya ulang-ulang di Singapura, bahawa orang luar daripada Singapura kalau datang Singapura kena faham budaya Singapura.
Banyak perbezaan dengan negara asal usul mereka. Awak orang Arab nak datang ceramah di negara Singapura. Kalau awak punya negara lebih teruk pada Singapura, tak payahlah nak ajar sangat orang Singapura jaga kebersihan macam-macam. Negara dia lebih bersih pada rumah awak di sana. Tu kena hati-hati. Kalau awak orang fiqh nak mengajar tentang hukum gali kubur, di sini bukan gelanggang dia. Sini ada fatwa yang berbeza. 15-20 tahun ada penggalian semula gini. Tiba you datang mau cerita pecah masyarakat, huru-hara kita. Sebab itu perlu memahami adat budaya sesuatu tempat yang kita masuk atau nak mengajar. Dalam konteks budaya negara, budaya bangsa, saya kira benda-benda begitu perlu diberikan perhatian. Kalau kita kaji punca-punca berlakunya pertentangan pendapat di kalangan ulama, lebih banyak dicetuskan oleh pengikut-pengikut mereka. Di kalangan ulama tak ada masalah pengikut mereka. Pertama, kita tengok kerana sikap fanatik terhadap kumpulan mereka sendiri. Begitu juga tiada kesediaan untuk menghormati pandangan orang lain yang tidak sama dengan grup kita. Begitu juga gagal untuk nak membezakan antara persoalan hak dan batil dengan persoalan khata' was sawab, betul dan juga salah. Awak nak memperjuangkan yang hak dan batil atau betul dengan salah. Ada prioriti yang berbeza. Begitu juga penyakit yang paling ditakuti, al-ijab bil ra'yi, kagum dengan pandangan sendiri. Kalau kumpulan kita buat pandangan, kumpulan lain itu tak dipandang langsung pendapat mereka. Yang dipandang hanyalah pendapat mereka sahaja. Inilah penyakit yang paling ditakuti. Cuma pada pagi ini kita akan membahaskan bagaimana solusi untuk nak diselesaikan masalah pertentangan ini. Tidak dapat kita nafikan, akhir-akhir ini terlalu banyak sungguh cabaran yang kita orang Islam terpaksa hadapi. Benarlah seperti pantun orang tua-tua dahulu. Orang tua-tua dulu dia buat pantun, antara tanda-tanda dunia nak kiamat, ada banyak pantun dia buat. Dia panggil pantun burung perepat. Tuan balik boleh tengok tanda kiamat 1, 2, 3 banyak. Antara yang mereka katakan, apa tanda burung perepat di atas pagar mencari angin. Apa tanda kiamat dekat, orang benar mati terasing. Apa tanda burung perepat mematuk bunga saban senja. Apa tanda kiamat dekat, memegang agama laksana bara. Apa tanda burung perepat, di atas pagar riuh terdengar. Apa tanda kiamat dekat, salah dan benar bertukar-tukar. Hari ini kita boleh tengok, kita sebagai masyarakat Islam jadi pening lalat lah. Sebab benda yang dulu kita belajar tak boleh, sekarang dah boleh ya. Dulu kita belajar benda tu boleh, sekarang dah tak boleh pula dah. Banyak. Akhirnya kita jadi pening lalat. Saya ambil contoh, ini contoh saja. Tahlil dulu boleh. Sekarang macam dah tak boleh ya. Kalau buat tu macam masuk neraka lah. Seolah-olah begitu. Seolah-olahnya. Begitu juga Maulid Rasul. Kalau di Johor, di Singapura, sambutannya bukan seminggu, 4-5 bulan. Daripada 12 Rabiul Awal, saya ingat sampai Rejab pun disapu lagi lah. Nasib baik Ramadan tu ada terawih. Kalau tak dengan Ramadan pun dia buat maulid. Betul. Dan mereka, kalau di Singapura bukan buat di masjid saja. Singapura Expo, Dewan mana, Planetarium, apa semua dia buat. Tapi ada pula bunyi ujung-ujung telinga kata tak boleh lah Maulidur Rasul. Oh macam tu pula dah, pening kepala. Wirid lepas semayang, kita kan dari kecil tengok mak bapak baca wirid, Tok Imam baca wirid. Rupa tak boleh lah wirid tu. Habis semayang balik sajalah, seolah-olah begitu. Akhirnya pendapat-pendapat begini semua dah tak boleh. Dan apa yang kita belajar dulu benda tak boleh, sekarang dah boleh pula dah. Sebagai contoh, kita belajar ilmu tak tinggi, tapi setakat kita belajar pegang anjing tak boleh. Pegang anjing tak boleh. Tapi tak tahulah sekarang boleh pula dah. Dia boleh tukar-tukar lah permit dia, boleh kejap tak boleh. Singapura saya tak tahu. Tapi kalau di Malaysia memang sekarang tengah dilanda dua penyakit lah.
Pertama, penyakit anjing gila. Ni rabies apa saya pun tak tahu. Penyakit anjing gila. Penyakit yang kedua, gila anjing. Ini pun berbahaya jugalah. Satu anjing gila, satu gila anjing. Dia gila nak bela anjing pula. La ilaha illallah, pening kepala. Persoalan, ini bukan menghina, tapi nak bawa senario yang berlaku apabila pertentangan di kalangan kita tidak cari jalan pemutus yang pening masyarakat. Timbul soalan, mengapa jadi begini? Pertama, saya melihat pandangan saya lah. Masalah kita adalah tidak memahami adat budaya bangsa setempat. Yang ini telah pun banyak kali saya ulang-ulang di Singapura, bahawa orang luar daripada Singapura, kalau datang Singapura, kena faham budaya Singapura. Banyak perbezaan dengan negara asal usul mereka. Awak orang Arab nak datang ceramah di negara Singapura. Kalau awak punya negara lebih teruk pada Singapura, tak payahlah nak ajar sangat orang Singapura jaga kebersihan macam-macam. Negara dia lebih bersih pada rumah awak di sana. Tu kena hati-hati. Kalau awak orang fiqh nak mengajar tentang hukum gali kubur, di sini bukan gelanggang dia. Sini ada fatwa yang berbeza. 15-20 tahun ada penggalian semula gini. Tiba you datang mau cerita, pecah masyarakat, huru-hara kita. Sebab itu perlu memahami adat budaya sesuatu tempat yang kita masuk atau nak mengajar. Dalam konteks budaya negara, budaya bangsa, saya kira benda-benda begitu perlu diberikan perhatian.